Masya Allah, sedapnya. Tengok tu. Ya Allah, cantik. Tak sabarnya nak makan. I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Ana nak tunjuk cara-cara nak buat focaccia. Focaccia adalah sejenis roti lepe ataupun flatbread daripada Itali. Dia seakan-akan pizza tapi bukan. Dan ianya boleh dibuat menggunakan instant yeast ataupun starter homemade. Kali ini Cik Ana akan tunjuk cara membuat menggunakan instant yeast. Okey, ini instant yeast yang Cik Ana guna. Muripan instant yeast. Tapi kalau Cik Ana panggil ibu roti. Bolehlah guna yang ni. Ada je macam-macam brand, tapi brand ni yang paling popular kan. Okey, ni kita masukkan 400 gram air ke dalam campuran tepung ni. Lepas tu kita uli dia. Cik Ana gunakan spatula untuk uli mula-mula sebab tak nak melekat kat tangan. Boleh je guna tangan. Tapi dia punya lekat-lekat tu yang buat Cik Ana malas. So Cik Ana guna spatula je untuk uli dia. Lepas tu in the middle tu masukkan 2 sudu besar minyak zaitun. Lepas tu uli lagi, uli sampai macam Cik Ana rasa macam dah boleh guna tangan tu, dia dah kurang melekat. So Cik Ana gunalah tangan pula, uli sampai sebati. Lepas tu biarkan dia tutup dan biarkan dia proofing dalam setengah jam. Kemudian selepas setengah jam kita akan buat proses SF, iaitu stretch and fold ataupun tarik dan lipat. Sebelum tu make sure tangan basahkan dulu supaya bila kita pegang dough ni tak melekat sangat dekat tangan. So kita buatlah proses ni sebanyak 4 kali tarik dan lipat. Lepas tu tutup balik dough ni dan biarkan dalam setengah jam atau 20 minit untuk proses SF yang kedua. Okey, selepas setengah jam kita buatlah proses SF yang kedua. Masa ni dough lebih kental daripada yang mula-mula tadi. Yang mana yang mula-mula tadi dia lembik sikit, yang ni dia lebih kental. Lepas tu bila kita dah buat 4 kali SF ni, tarik dan lipat ni, dan kita tutup, biarkan 20 minit untuk SF yang ketiga. Nak ambil lambat turun ni. Okey, sekarang sementara menunggu 20 minit tu, Cik Ana sediakan dulang pembakar. Cik Ana letakkan minyak dan sapu seluruhnya atas dulang. Lepas tu ambil parchment paper. Letak atas dulang ni, make sure cover dekat semua keseluruhan ruang dulang. Tujuannya supaya nanti senang kita nak keluarkan focaccia ni. Kalau tidak, dia akan melekat dan payah untuk dikeluarkan bila dah masak nanti. Walaupun kita letak minyak pun, dia akan melekat juga. Okey, bila dah letak parchment paper, sapukan minyak olive oil ke atas. Cik Ana gunakan extra virgin olive oil. Dia kalau letak extra virgin olive oil ni, Cik Ana rasa dia macam lagi sedap gitu. Kemudian kita masukkanlah dough focaccia ni ke dalam dulang pembakar. Lepas tu spreadkan dough ni ke serata dulang pembakar. Jangan paksa dia. Mana yang dia dapat spread, macam tu je lah kita biarkan. Lepas tu kita tutup dengan plastik wrap. Biarkan dia dalam setengah jam ke 1 jam untuk dia
membengkak ataupun pusing lagi. Okey, ini adalah bahan-bahan yang akan kita taburkan atas dough focaccia. Ini bahan-bahan basic dan wajib Cik Ana buat sebab Cik Ana suka gabungan bahan-bahan ni, iaitu bawang putih kita kisar halus, daun rosemary segar kita potong kecil-kecil. Kalau tak ada rosemary fresh ni, pakai dry rosemary pun boleh. Lepas tu black olive. Black olive ni Cik Ana beli dalam tin. Cherry tomato, hiris lah, ataupun Cik Ana belah dua je cherry tomato ni. Okey, selepas 1 jam, dough ni pun dia dah mengembang sikit. Jadi, Cik Ana akan cuba spreadkan dia sampai dia memenuhi dulang pembakar ni. So, sebelum spread, Cik Ana sapu tangan dengan minyak supaya tak melekat lah kat tangan dough tu. Okey, spreadkan memenuhi dulang pembakar. Lepas tu, kita dimplingkan dough ni. Dimpling tu maksudnya macam kita tekan-tekan macam ni sampai jadi lesung pipit. Kemudian kita taburkan tomato, black olive, rosemary segar, lepas tu bawang putih yang kita kisar tadi. Dah sudah, terus boleh bakar. Alamak, terlupalah. Selepas tu kita kena tambahkan extra virgin olive oil atas focaccia dough ni dalam 2 sudu besar. Lepas tu kita dimpling-dimplingkan dia. Kemudian dah sudah tu barulah boleh bakar pada suhu 200 darjah Celsius selama 30 minit. Dah siap. InsyaAllah bau dia sedapnya. Okay, sekarang ni Cik Ana akan secupkan di atas redai ni. Dia akan disecup. Lepas tu nanti bolehlah kita potong. Letak atas redai ni, cabutlah dia punya parchment paper ni. Jangan pula tinggalkan. Biarkan di atas redai ni sampai sejuk. Dan barulah kita boleh potong. Ya Allah, sedapnya bau dia. Tengok ni, fluffy. Ya Allah, sedap. Okey, focaccia ni tak semestinya letak bahan yang macam Cik Ana letak ni. Boleh je nak letak mushroom ke, letak sausage ke. Kalau letak sausage, letak turkey slice semua tu dah jadi macam pizza lah pula sikitnya kan. Tapi tak kisah, ikutlah nak letak apa. Kemudian focaccia ni boleh juga kita buat sandwich ataupun makan macam tu je. Makan macam tu je pun sebenarnya dah sedap pun. Sandwich tu kira fancy lah. Dan ianya memang sedap dan berkhasiat. Okey, selamat mencuba buat focaccia. Senang je. Terima kasih kerana menonton channel Cik Ana. Jangan lupa subscribe ya. Bye.